Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersua dalam gelanggang forum yang bertemakan keluarga dan kekeluargaan yang bertajuk pengambilan anak angkat pada hari ini. Saya Nashita binti Muhammad Kamal selaku moderator dan bersama saya 4 orang ahli panel yang segak lagi bergaya. Hadirin sekalian, kita sudah sedia maklum bahawa isu pengambilan anak angkat ini sudah tidak asing lagi di negara kita. Secara umumnya, masyarakat kita tidak kira masyarakat Islam atau bukan Islam telah mengamalkan pengambilan anak angkat. Ini jelas menunjukkan bahawa isu kanak-kanak agak meluas dan perkara ini tidak boleh dipandang remeh memandangkan ia boleh mencetuskan sensitiviti dalam kalangan masyarakat di negara kita. Tanpa membuang masa, saya ingin bertanyakan soalan kepada panel pertama kita iaitu Saudari Masrina binti Muhammad Jamri. Saudari, apakah yang dimaksudkan dengan anak angkat? Terima kasih saudari moderator. Pengertian anak angkat dapat dibezakan dari dua sudut, iaitu dari sudut etimologi, iaitu asal-usul bahasa, dan dari sudut terminologi, iaitu pengertian menurut kamus. Dari sudut etimologi, anak angkat berasal daripada kata adopsi yang diambil daripada bahasa Belanda yang bermaksud mengambil seorang anak angkat untuk dijadikan seperti anak sendiri. Dalam bahasa Arab disebut sebagai tabani. Menurut Mahmud Yunus, tabani diartikan sebagai mengambil seorang anak angkat. Yang kedua adalah pengertian dari segi terminologi, iaitu pengertian menurut kamus. Menurut Kamus Bahasa Melayu Kamus Dewan edisi keempat, anak angkat diartikan sebagai pengambilan anak orang lain menjadi anak sendiri. Dalam ensiklopedia bebas, disebutkan bahawa anak angkat adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan undang-undang. Dari saya, hanya itu sahaja. Kembali kepada saudari moderator. Terima kasih Saudari Masrina di atas penjelasan yang cukup menarik sebentar tadi. Baiklah, seperti yang kita ketahui, salah satu tujuan perkahwinan adalah untuk meneruskan keturunan. Namun, terdapat juga pasangan yang sudah berkahwin tetapi mereka tidak mempunyai anak dan mereka ingin mengambil anak angkat. Jadi persoalannya, bagaimanakah pengambilan anak angkat dari aspek undang-undang? Jadi, Saudara Muhammad Hazim Aiman bin Khairi, bolehkah saudara terangkan tentang perkara ini? Dipersilakan saudara. Terima kasih moderator. Kita semua jelas bahawa setiap rakyat Malaysia mempunyai hak yang dijamin oleh Undang-Undang Malaysia. Hak terhadap kanak-kanak juga dijamin oleh undang-undang seperti Perlembagaan Persekutuan, Akta Kanak-Kanak 2001, Akta Pengangkatan 1952 dan Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 dan sebagainya. Bagi Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952, Akta 253, akta ini boleh diguna pakai oleh semua pihak, baik orang Islam maupun bukan Islam, tetapi terhad kepada pemaustating di Semenanjung Malaysia sahaja. Konsep pengangkatan yang dilakukan di bawah akta ini lebih menjurus kepada konsep jagaan peliharaan tetap di mana permohonan pendaftaran hanya boleh dilakukan selepas sekurang-kurangnya 2 tahun jagaan peliharaan yang telah berlangsung. Manakala menurut Akta Pengangkatan 1952, Akta 257, akta ini hanya boleh digunakan pakai oleh orang bukan Islam. Menerusi akta ini, anak angkat adalah diiktiraf sebagai anak angkat yang sah seolah-olah dilahirkan oleh ibu bapa angkat tersebut. Pemberian nama baru untuk anak tersebut adalah dibenarkan dan di atas pilihan ibu bapa angkat tersebut. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah sidang hadirin, maka jelaslah bahawa pengambilan anak angkat ini mempunyai undang-undangnya yang tersendiri dan ini jelas menunjukkan bahawa pengambilan anak angkat ini merupakan salah satu tradisi yang telah lama wujud di negara kita. Baiklah, seterusnya saya mohon penjelasan daripada panel yang ketiga iaitu Saudara Muhammad Zamir Ashraf bin Muhammad Bakhtiar tentang persoalan bagaimanakah pengambilan anak angkat ini dari perspektif Islam. Terima kasih saudari moderator. Sidang hadirin yang dihormati, dari perspektif Islam pula, pengambilan anak angkat ini disebut sebagai al-tabani yang bermaksud seseorang itu mengambil anak orang lain dan dijadikan sebagai anaknya sendiri. Sama juga dengan istilah lain yang mempunyai makna yang hampir sama. Seperti mana yang termaktub dalam firman Allah SWT, وَمَا جَعَلَ أَدْئِيَّاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ yang bermaksud, dan Allah SWT tidak menjadikan anak-anak angkat kamu itu sebagai anak kandung kamu sendiri. Sebahagian ulama tafsir menyebutkan bahawa sebab turunnya ayat ini adalah kerana bila mana Rasulullah SAW berkahwin dengan seorang yang bernama Zainab binti Jahsy yang merupakan bekas isteri kepada
Zaid bin Harisah. Kemudian terdapat suara-suara sumbang yang mengatakan bahawa Muhammad telah pun berkahwin dengan isteri kepada anaknya sendiri. Lalu turunlah firman Allah SWT yang menjelaskan bahawa anak itu bukanlah anak dia. Allah SWT menggariskan bahawa taraf anak angkat tidak sama dengan taraf anak kandung sendiri. Jadi bagi menjaga kesucian kandungannya, maka dilarang kita untuk menamakan anak angkat kita dengan bin atau binti kepada ayah angkat. Oleh itu, semasa mengambil anak angkat, anak itu hendaklah dibin atau dibintikan kepada bapa kandungnya atau dibinkan kepada nama Allah SWT seperti Abdullah dan lain-lain jika kita tidak mengetahui nama bapa kandungnya. Tegasnya di sini, Muzakarah Jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam kali ke-57 telah membincangkan tentang hal ini. Hasil perbincangan tersebut, Muzakarah telah memutuskan bahawa mana-mana anak angkat yang diangkat oleh orang Islam tidak boleh dinasabkan kepada nama bapa angkatnya. Ini kerana Islam hanya mengiktiraf menerusi hubungan melalui nasab semata-mata. Sekian, terima kasih. Terima kasih di atas penjelasan yang panjang lebar daripada panel ketiga mengenai hukum nasab. Saya yakin dengan penjelasan tersebut, masyarakat Islam yang mengambil anak angkat akan lebih cakna tentang hukum nasab ini. Baiklah, seperti yang kita tahu bahawa ramai lagi yang tertanya-tanya batasan pergaulan antara anak angkat dengan keluarga angkat mereka dan isu harta pusaka ibu bapa angkat kepada anak angkat mereka. Jadi soalan ini saya tujukan kepada panel kita yang terakhir, iaitu Saudari Sophia binti Abdullah. Bagaimanakah isu kemahraman dan isu harta pusaka dalam kalangan masyarakat kita sekarang ini dan bagaimana cara untuk menanganinya? Dipersilakan Saudari. Terima kasih Cik Nashita. Okey, bagi isu kemahraman, anak angkat boleh dijadikan sebagai mahram kepada keluarga angkat mereka iaitu melalui penyusuan. Ini bermaksud anak angkat tersebut dikira sebagai anak susuan. Dan jika anak angkat tersebut masih berumur kurang dari 2 tahun, maka ibu bapa angkat boleh menyusuhkan bayi angkat tersebut mengikut syarat-syarat susuan yang ditetapkan oleh Islam dan anak tersebut akan menjadi anak susuan. Dan manakala bagi isu harta pusaka, kita sudah sedia maklum bahawa anak angkat tidak boleh mewarisi harta pusaka keluarga angkat mereka kerana mereka tidak mempunyai pertalian darah. Walaupun anak angkat tidak boleh mewarisi harta pusaka secara faraid, namun ibu bapa angkat boleh mewariskan harta mereka kepada anak angkat dengan 2 cara, iaitu hibah dan wasiat. Okay, baik, hibah ataupun anugerah adalah suatu pemberian yang diberikan bukan kerana tanggungjawab tertentu dan pemberian ini hanya dapat memberi kebaikan kepada penerimanya. Dan cara yang kedua ialah melalui wasiat. Okey, maksud wasiat adalah sedekah milik harta yang hanya dijalankan selepas kematian. Dan kesimpulannya, ibu bapa angkat boleh menggunakan dua kaedah tersebut jika mereka ingin memberi harta milik mereka kepada anak angkat mereka. Dan setakat ini sahaja penerangan saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Sophia. Maka demikian tadi perbincangan tentang pengambilan anak angkat di Malaysia. Kini kita tonton pula sesi temu bual yang telah dijalankan. Selamat sejahtera. Pada pendapat saya sebagai penduduk warga Malaysia yang berbangsa Cina, isu tentang masyarakat Cina yang mengambil anak angkat orang Islam atau Melayu adalah satu perkara yang sangat baik di dalam kalangan masyarakat Malaysia. Hal ini kerana kami dapat mewujudkan hubungan yang harmoni di antara dua agama yang berbeza dan juga dua bangsa yang berbeza. Tetapi bagi masyarakat Cina yang mengambil anak angkat yang berbeza agama, mereka perlulah menghormati agama ahli keluarga angkat mereka. Contoh menghormati waktu solat mereka iaitu subuh, zuhur, asar, Maghrib dan juga Isyak. Mereka juga perlu menghormati sahur mereka ketika bulan Ramadan iaitu bulan berpuasa mereka. Ada juga kes di mana masyarakat Cina yang mengambil anak angkat Islam sering menyuruh anak mereka untuk solat dan menjaga solat. Meskipun mereka menyediakan makanan berasingan, tetapi waktu makan bersama tetap akan mewujudkan kasih sayang di antara keluarga angkat mereka. Baiklah, hari ini bertanya sedikit tentang isu berkenaan dengan beranak angkat. Jadi, apa pandangan Cik Zulia sendiri berkenaan perspektif pengambilan anak angkat dalam kalangan orang Islam? Berpandangan saya, sebagai perspektif orang Islam, berkenaan pengambilan anak angkat ini merupakan satu perkara yang mulia. Kerana biasanya kanak-kanak yang diambil adalah kanak-kanak yang datang daripada keluarga yang susah dan tidak berkemampuan, yang nasib baik. Sekaligus dengan
dengan adanya program anak angkat ni menjamin masa depan kanak-kanak tersebut dengan mempunyai sistem di mana keluarga angkat ni biasanya dapat membantu anak-anak tersebut untuk membesar dengan lebih sempurna. Maka dengan ini berakhirlah forum kita. Semoga forum ini menjadi wadah dalam melahirkan masyarakat yang lebih prihatin terhadap isu-isu semasa. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.